Bersama-sama kita berganding bahu, memimpin tangan ke arah kerja selamat. Bersama-sama kita bersatu padu, rundingan dan latihan kepada pekerja. Kita menuju wawasan untuk negara gemilang. Nayosh-nayosh kecemerlangan, nayosh-nayosh keunggulan, nayosh-nayosh kecekapan untuk masa hadapan. Latihan dan kesedaran haruslah diutamakan. Bantu majikan dan kerajaan akan KPP anda. Bersama-sama kita menyahut seru, bersedia sentiasa walau di mana jua. Bersama-sama kita berpegang teguh, solusi inovatif tingkatkan prestasi. Kita menuju wawasan untuk negara gemilang. Nayosh-nayosh kecemerlangan, nayosh-nayosh keunggulan, nayosh-nayosh kecekapan untuk masa hadapan. Latihan dan kesedaran haruslah diutamakan. Bantu majikan dan kerajaan akan KKP anda. Dalam mengejar kemajuan ke arah negara maju, saban hari jutaan pekerja terdedah kepada bahaya risiko di tempat kerja. Namun komitmen terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan telah menjadi tanggungjawab utama bagi setiap warga. Institut Keselamatan dan Kesihatan
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hari Jumaat. Ya, hari penuh barakah. Okey, so kepada hadirin yang hadir di Dewan Tetrid NIOSH Bandar Baru Bangi dan juga yang hadir dalam sesi atas talian menerusi FB Live. So saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menyertai OSH Talk ataupun siri seminar OSH yang dijalankan secara rutin di NIOSH. Okey, jadi dalam sesi pada kali ini kita akan membincangkan satu topik yang mungkin agak sensasi ataupun sering diperkatakan oleh kebanyakan industri buat masa sekarang ni. Okey, yang mana apabila bercerita pasal computer vision, mungkin ramai yang dah familiar dengan terma Safety and Health Officer, mungkin dah biasa dengan terma Site Safety Supervisor, mungkin dah biasa dengan AGTES, penguji gas bertauliah, penyelia kemasukan dan sebagainya. Tetapi mungkin ada sesetengah daripada kita mungkin tak biasa apabila disebut penyelaras KKP ataupun lebih sinonim dipanggil OSH Coordinator lah, OSC. So OSC ni adalah satu bentuk permintaan yang baru. Satu bentuk nak panggil computer vision, dia bukan kategori computer vision. Sekejap lagi kita akan ulas. Okey, dia adalah satu permintaan baru di industri berdasarkan peruntukan baru dalam pindaan OSHA 2022. Okey, so sesi penerangan berkenaan dengan OSH Coordinator ini sudah dijalankan beberapa kali. Cuma pada ketika sesi penerangan OSH Coordinator itu dijalankan beberapa tahun dulu, termasuk pada tahun kita perlu duduk di rumah kerana Perintah Kawalan Pergerakan. Pada ketika itu Parlimen tak bersidang ataupun ada restriction untuk bersidang, jadi akta pindaan ini belum diluluskan. Jadi pada 16 Mac 2022, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022 secara rasminya telah diluluskan. Maka segala peruntukan-peruntukan bawah ni, pindaan ini kita perlu perhalusi. Dan salah satu daripada peruntukan dalam pindaan 2022 adalah berkenaan dengan OSH Coordinator. Jadi dalam topik pada hari ini, hari Jumaat ini, kita nak sentuh secara terperinci apa yang diminta, apa yang disebut dalam Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022 berkaitan dengan penyelaras KKP ataupun OSC ni. Okay, so kita akan go through one by one, dan selepas pada itu saya juga akan highlight ataupun saya akan terangkan berkenaan dengan beberapa makluman baru daripada JKKP berkenaan dengan OSC. Bilangan OSC setakat hari ini, dan proses-proses untuk mendaftarkan diri sebagai OSC. Kerana proses untuk daftar sebagai OSC ni dia agak berbeza dengan computer person yang lain. Kalau competent person yang lain macam SHO, AGT, CHRA, so proses dia individual yang apply tu kena upload sijil, dokumen-dokumen sokongan. Tetapi untuk OSC, sistem dia agak berbeza kerana sijil tidak perlu upload, kerana TP sendiri akan upload sijil itu dalam MyKKP, dan kita just perlu verify. So yang pasal pendaftaran itu saya akan sentuh di akhir sesi ni. Okay, sebelum pada tu saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. So nama saya Ahmad Aizuddin bin Ahmad Rizwan selaku tenaga pengajar OSC di NIOSH. Since 2000 NIOSH dapat pengiktirafan sebagai TP, training provider untuk OSC since 2020. So pada ketika tu banyak obstacles lah nak buat training sebab PKP. Jadi OSC punya program ni diluluskan oleh DOSH untuk dijalankan secara atas talian pada ketika tersebut. Jadi pada sesi semasa PKP, perjalanan program tak samalah. Perjalanan program dia lebih panjang. Dia 3 hari setengah 4 hari. So dia punya jam latihan ni dia sebenarnya untuk 3 hari saja, tetapi disebabkan online so kena drag 3 hari setengah ataupun senang cerita 4 hari lah. Tetapi pada Januari 1 Januari 2023, DOSH telah mengeluarkan satu pergeliling yang mana program remote learning ataupun atas talian untuk OYT, orang yang terlatih, OYK, orang yang kompeten tidak boleh lagi dijalankan secara atas talian. Maka kembali kepada sesi bersemuka
yang mana dia punya perjalanan program dia adalah selama 3 hari. Okey, jadi kita akan kenali dulu apakah yang dimaksudkan sebagai OSH Coordinator. OSH Coordinator ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai penyelaras KKP. So kita kupas based on 5W1H. So apa itu OSH Coordinator, siapa yang perlu jadi OSH Coordinator, where dan sebagainya lah. Okay, yang pertama sekali, apakah itu OSH Coordinator? OSH Coordinator, kalau mengikut description di sini, train person after completed 3 days OSCE course at any DOSH approved training provider. At any DOSH approved training provider, dan salah satunya adalah NIOSH sebagai approved DOSH training provider. Okey, kenapa tak dipanggil sebagai competent person? Kenapa OSH coordinator ni dipanggil sebagai OIT? Orang yang terlatih. Jadi untuk khusus OSH coordinator ni, pihak DOSH tidak menetapkan apa-apa syarat penilaian dan peperiksaan. Jadi siapa-siapa yang participate OSH coordinator selama 3 hari yang ditetapkan oleh DOSH, yang dikendalikan oleh TP yang dilantik, maka automatically dia akan dapat sijil dan dia layak untuk memohon sebagai OSH coordinator OIT. Terlatih saja, tetapi nak verify dia competent tak boleh sebab tak ada apa-apa penilaian dibuat. Nak evaluate skill tak boleh lah sebab tak ada apa-apa bentuk assessment. Buat masa sekarang dia digelar sebagai OIT. Mungkin akan datang tak tahulah. Tengok pada apa-apa update daripada DOSH. Okay, so siapa yang boleh participate dalam OSH coordinator? Program OSH coordinator. So OSH coordinator ni originally was targeted to IKS industry. Small Medium Enterprise. Ada banyak terma lah, IKS, SMI, PKS, SME. So industri kecil dan sederhana mengikut tafsiran dan takrifan IKS seperti yang DOSH nyatakan. Kejap lagi, next slide kita akan tengok apakah tafsiran IKS, apakah kategori IKS dan kat mana industri yang memerlukan OSCE dalam sektor IKS ni. Originally untuk IKS. Walau bagaimanapun dalam pindaan OSHA 2022, dia tak mention pasal IKS. Jadi mana industri yang kena ada OSH coordinator ni bergantung pada bilangan pekerja. Itu yang kita akan sentuh sekejap lagi lah. Jadi siapa yang perlu dilantik, sama ada kena lantik orang baru ataupun pekerja sedia ada. Jadi untuk kelonggaran OSH coordinator yang diberikan oleh DOSH kata boleh sesiapa sahaja, baik pekerja itu pekerja baru ataupun pekerja sedia ada, syarat dia attend training OSH coordinator 3 hari saja. Dan sedikit berbeza dengan OYK yang lain, contohnya macam SHO apabila dia dilantik sebagai SHO, maka tugas dia adalah eksklusif untuk menjalankan duty and responsibility as stipulated in Regulation 18, Safety and Health Officer Safety and Health Officer Regulation 1997. Jadi tugas dia kena buat daripada A sampai last kali J dalam Regulation 18. So kalau kata nak bagi SHO tu kerja lain, tak wajarlah sebab dia exclusively appointed to carry out duty as a safety officer. Tetapi untuk OSH coordinator, memandangkan IKS ni ada banyak restriction dari segi resources, financial, manpower. Jadi DOSH tak nak strict in term of OSH coordinator punya lantikan ni. Jadi siapa-siapa pun boleh dilantik, baik dia engineer, baik dia supervisor, dia boleh dilantik sebagai OSH coordinator tanpa melepaskan tugas hakiki dia. Cuma akan ada pertambahan job scope kepada individu tersebut lah. Jadi bagaimana nak manage itu according to majikan masing-masing, bergantung pada keputusan majikan masing-masing. Okey, jadi where small medium enterprise or other organisation not mandatorily required for SHO. Jadi dalam pindaan 2022 nanti kita akan tengok apakah industri yang memerlukan OSH coordinator. Basically OSH coordinator punya requirement ni dia adalah lanjutan daripada section 29 safety officer dalam existing OSHA lah. So dalam OSHA 1994 section 29 adalah section berkenaan dengan safety officer. Dan OSH coordinator ni adalah lanjutan. Dia adalah kupasan lanjut daripada section 29. Jadi industri yang tak perlu ada SHO, maka kena ada OSH coordinator. Mana-mana industri yang dah ada SHO, walaupun dia industri kecil dan sederhana, terkecuali untuk
melantik OS coordinator. Itu kita akan tengok pindaan tu sendiri dalam slide yang seterusnya. Okey, dan persoalan yang seterusnya, kenapa? Why? Dan kenapa perlu ada OS coordinator? Kenapa nak perlu dibebani kepada IKS ini ya, dengan kos-kos untuk melatih, ya, nak manage safety and health dan sebagainya. So kerana dalam OSHA itu sendiri, kalau kita tengok Section 1 OSHA, permulaan OSHA Section 1, pemakaian OSHA ni adalah di seluruh tempat kerja. Dalam pindaan baru, dia ubah, dia dah buang jadual 1, dia replace semua tempat kerja. Semua tempat kerja excluded. Jadi jadual 1 yang original tu yang ada 10 industri dah digantikan dengan yang excluded saja. So Section 1 pun dah dipindah, yang mana jadual 1 asalnya yang ada 10 industri dah dibatalkan dan digantikan dengan jadual 1 baru, iaitu yang mana excluded. Dulu excluded dalam Section 1 subsection, sekarang ni dibuat satu jadual excluded. Ada 3 industri ataupun pekerjaan yang excluded. Dulu ada 2 saja, seperti sedia maklum, military, whatever military activities defined in Armed Forces Act 1972, Armed Forces, dan juga merchant shipping. Itu administered by MSO lah, Merchant Shipping Ordinance. Cuma dalam pindaan baru dia tambah satu lagi, domestic helpers. Ya, domestic helpers, contohnya pembantu rumah, itu excluded. Jadi yang lain-lain tak disebut dalam jadual, semua kena comply. Termasuk industri kecil dan sederhana. Tetapi based on data daripada DOS, yang banyak non-compliant berlaku di tempat kerja adalah among IKS. Dan IKS juga, kalau kita tengok dari segi population, bilangan IKS ini, dia boleh dikatakan 90% over industri di Malaysia ni adalah berstatus IKS. Jadi bilangannya banyak, ya, bilangannya banyak. Jumlah pekerja yang bekerja di IKS juga banyak. Dan IKS ni juga banyak menyumbang kepada cukai kepada negara, banyak membuka peluang pekerjaan kepada fresh graduate. Maka isu-isu di KKP di IKS perlu dipertingkatkan. Jadi kalau tak ada PIC, tak ada designated person, tak ada OS practitioner di IKS ni, maka majikan mungkin terlepas pandang, ya, ataupun mereka mungkin mismanage ataupun tak boleh nak manage isu-isu OS ni. Maka ada requirement ini untuk tujuannya supervise, ya, OS coordinator ni bertindak untuk membantu majikan dalam Section 15(2)C, iaitu penyeliaan. Ya, jadi why OS coordinator to tackle this IKS especially untuk menguruskan isu-isu OS dan membantu majikannya menyelia, ya, menyelia KKP di tempat kerja. Okay, dan seterusnya persoalan yang kelima, when? Bila? So kalau tanya saya, bila sesegera yang mungkin lah. Sebab kalau kita lihat pindaan ini, dia dah diluluskan pada 16 Mac 2022 dan pada perancangan asal DOS nak menguatkuasakan pindaan ini pada Jun 2023. Tapi di atas keprihatinan pihak JKKP kerana ketidaksediaan industri berkenaan dengan pindaan baru dan juga requirement OS coordinator, maka lanjutan diberikan oleh DOS sehingga satu tarikh yang akan ditetapkan, mungkin first quarter ataupun second quarter 2024. So once fully enforced, maka segala bentuk enforcement penalty kepada yang ingkar violation akan mula berkuat kuasa lah. Jadi pada ketika ini kelonggaran masih diberikan dalam tempoh grace period, maka kena bersedia dari segi latihan, ya. So hire ataupun kita nominate, ya, kita nominate mana-mana staff yang perlu hadir ke kursus OS coordinator, ya, dan apabila dia balik daripada kursus tersebut, then he or she can be appointed as OS coordinator untuk memenuhi peruntukan pindaan baru ni. Okey, dan persoalan yang terakhir, bagaimana? Bagaimana dia punya syarat pertama dia adalah training. Ya, training, datang training dulu. Yang lain jangan fikir. Okay, datang training dulu di mana-mana approved DOS training provider, and then dah habis saja training,
So kejap lagi saya akan explain bagaimana proses untuk mendaftar sebagai OS Coordinator. Ya, yang mana dia agak sedikit berbeza compare dengan OYK yang lain. Right, so ini adalah tafsiran IKS according to DOS. Ya, mungkin tafsiran daripada agensi lain mungkin berbeza, tetapi DOS nak identify industri mana yang perlu ada OS Coordinator adalah berdasarkan tafsiran ini. So kalau kita tengok IKS ini dipecahkan kepada 3 kategori, micro, small and medium. Ya, micro, small and medium. Okay, dan ada pembuatan, manufacturing dan ada services. Okay, ada manufacturing services. Okay, untuk micro ini dia diklasifikasikan berdasarkan 2 kriteria. Okay, mana-mana pun, small, medium, enterprise, micro, dia diklasifikasikan berdasarkan 2 kriteria. Kriteria pertama adalah dia punya pendapatan tahunan dia. Ya, pendapatan tahunan dan juga bilangan pekerja. Cuma untuk melayakkan industri itu perlu ada OS Coordinator bukan berdasarkan pendapatan tetapi berdasarkan bilangan pekerja. Sebab pendapatan tak disebut dalam undang-undang. Yang disebut dalam undang-undang adalah bilangan pekerja. Okey, jadi micro kurang daripada 5. Okey, kalau kita tengok baik perkhidmatan micro kurang daripada 5. Untuk small bilangan pekerja dia 5 ke 75. Pendapatan 300K ke 15 juta. Untuk medium scale, bilangan pekerja 75 ke 200. Baik, dalam 29A iaitu pindaan untuk OS Coordinator, bilangan pekerja yang diwajibkan, bilangan pekerja di tempat kerja yang diwajibkan untuk melantik seorang OS Coordinator adalah 5 orang dan ke atas. Ya, 5 tu adalah asas number. Dia punya basic number dia adalah 5, bukan lebih 5, ya. 5 tu starting from 5. 4, 3, 2, 1 terkecuali. So untuk micro excluded. Micro scale punya IKS tidak memerlukan lantikan OS Coordinator. Micro lah. Tetapi kalau voluntary nak nominate OS Coordinator tak ada masalah. Cuma dalam law tak enforce untuk micro. Senang cerita mana industri yang kena ada OS policy kena ada OS Coordinator. Tak ada OS policy tak perlu ada OS Coordinator. Sebab numbers, kriteria numbers pekerja pun sama. Ya, OS Coordinator mesti atas 5 orang, OS policy pun mesti atas 5 orang. Dalam peraturan pengecualian, exemption OS policy itulah. Okey, jadi senang cerita kat sini, micro tak perlu. Micro ni industri macam mana pula? Micro adalah industri-industri yang sangat kecil, dia punya pendapatan tahunan dia less than 300. Ya, contohnya kita boleh tengok industri macam food truck, ya, kedai-kedai sebeneka yang kecil, ya, bukan kedai sedemeka yang banyak cawangan tu, ya, kedai sebeneka yang kecil-kecil, itu excluded lah, ya, tidak memerlukan lantikan OS Coordinator. Okey, so kecil perlu ada OS Coordinator, medium perlu ada OS Coordinator. Cuma medium ni kita kena tengok betul-betul kerana dia punya bilangan pekerja dia dalam julat 75 hingga 200 orang. Berkemungkinan bila hit 100 untuk manufacturing dia bukan lagi perlu ada OS Coordinator, dia perlu ada Safety and Health Officer. Kenapa? Kerana dalam Safety and Health Officer Order 1997 ada menyenaraikan beberapa manufacturing industry yang memerlukan lantikan Safety Officer. Jadi Safety Officer dah supersede lah OS Coordinator punya requirement bagi medium scale IKS. Tengok pada industri dia lah. Kalau woodworking, contoh industri kayu, ada 150 orang pekerja. Jadi dia status medium. Dan dia bukan lagi kena ada OS Coordinator, dia kena ada Safety and Health Officer. Ya, petrochem, apa lagi, cement industry, itu semua ada sebut dalam SHO order. Okey, baik servis punya sektor pun sama. Ya, dia ada bilangan pekerjanya yang memerlukan kita mengenal pasti sama ada Safety Officer ataupun OS Coordinator. Okey, so itu secara umum skill IKS mengikut tafsiran DOS. Okay, so saya conclude sekali lagi. Small and medium perlukan OS Coordinator punya lantikan, micro tidak perlu. Ya, kerana bilangan pekerja kurang daripada 5 seperti yang disebut dalam Section 29A Amendment OSHA. Dan mana-mana yang medium, above than 100 employees, especially for manufacturing, please look into SHO order. Mungkin industri tuan-tuan tidak perlu OS Coordinator tapi perlu ke SHO.
Okey, jadi OSH obligation dekat SME tidak terkecuali. Seperti yang saya sebutkan tadi dalam pindaan baru Section 1 OSHA Amendment 2022, semua industri kena comply kecuali 3 yang saya sebutkan tadi, including IKS ataupun SME. Jadi liability according to Section 15 and 24 pada employer and employee. Cumanya IKS ini dia punya kekurangan dia adalah tak ada orang yang nak menguruskan. Jadi apabila nak harapkan majikan nak menguruskan KKP dengan sendiri, maka mereka mungkin tak ada masa nak menguruskan KKP. Kita sedia maklum IKS ni mungkin ada restricted human manpower. Dia ada kekurangan daripada segi sumber manusia. Jadi yang inilah runner, yang inilah yang terlibat dengan sale, yang inilah yang terlibat dengan production, yang inilah yang terlibat dengan maintenance, yang inilah terlibat dengan finance, HR dan sebagainya. Jadi diorang tak ada manpower yang cukup untuk monitor OSH. Jadi OSH coordinator dilantik untuk dedicated person to monitor dan administer isu-isu OSH di tempat kerja. Baik. So apakah fungsi OSH coordinator? Kalau tanya dekat mana ada sebut fungsi ni, saya tak ada jawapan. Sebab serius tak ada pun disebut dalam mana-mana perundangan sekarang, buat masa sekarang, even dalam Section 29A, kat mana ada sebut pasal function of OSC. Basically memang tak ada. Mungkin later on akan ada peraturan khas yang dibuat untuk OSC. Cuma secara generalnya, apakah tugas OSC, apa yang disenaraikan kat sini. Okey, so bila sebut saja OSC, dia punya tugas dan tanggungjawab similarity ada macam tugas SSU lah. Apa tugas SSU, itulah lebih-lebih kurang tugas OSC. Cuma kalau SSU ni dah ada duty dia dalam Regulation 18, SSU order. Cuma OSC ni mana regulation dia? Not yet gazetted. Cuma ini adalah secara panduan asas apakah tugas-tugas OSC. Okay, yang pertama, definitely assist employer. Why OSC? OSC nak assist employer to comply with Section 15 ni. Section 15.2, kalau kita breakdown tu, 2A, 2B, 2C, 2D. Ya. Pengadaan dan penyelenggaraan logi dan sistem kerja selamat, pembuatan perkiraan setakat yang praktik, keselamatan kesihatan berkaitan dengan penanganan, penyimpanan, pengangkutan logi dan juga bahan. Nak buat high rec, ya, JHA, ya, nak buat assessment, nak bagi training, ya, nak buat monitoring, ya, nak create safe system to work, ya, apa lagi, berkenaan dengan instruction, ya, nak bagi instruction, ya, safe access and egress, ya, welfare. So tugas-tugas employer ini OSC akan assist. OSC akan advise, tolong bangunkan HIREC, ya, tolong bangunkan JHA, tolong set up SOP, tolong set up sistem kerja selamat, PTW, sistem loto dan sebagainya. Okey, jadi tugas OSC untuk assist majikan buat kerja-kerja ni. Sedangkan tugas itu sebenarnya diletakkan ke bahu majikan. Yang mana OSC akan advise. Okay, yang kedua, notify employer on any risk arising at workplace. Jadi tugas OSC untuk memberitahu majikan masing-masing apa masalah-masalah dalam konteks unsafe act, unsafe condition pada majikan mereka. Untuk majikan punya attention dan come out dengan apa-apa penambahbaikan ataupun rectification. Jadi OSC tugas dia sebab macam mana SHO punya tugas, membuat pemeriksaan tempat kerja jika ada isu-isu berkaitan dengan keadaan ataupun perlakuan tidak selamat, tugas OSC untuk melaporkan dan berbincang dengan majikan apakah tindakan penambahbaikan. Okey. Fungsi yang ketiga, carry out workplace improvement as commented by DOSH. Jadi ini daripada DOSH, ya. DOSH apabila dia buat enforcement dekat IKS ini, seringkali apabila DOSH komen dalam logbook, ya, bagi verbal comment pada staff, pada pekerja-pekerja IKS, and then bila datang follow up balik, at the end of the day, no action taken. Apa yang DOSH komen dalam buku log, dan bila dia follow up balik, apa improvement yang dah dibuat, tak ada buat apa-apa. 3 bulan sebelum datang macam tu, 3 bulan selepas datang pun macam tu juga.
Macam tu juga. Sebab apa? Sebab masa DOS write down the comment, yang attend mungkin kerani. Yang datang mungkin level helper, pekerja, yang mana dia tak tahu apa maksud DOS ni, nak buat macam mana, and then senyap macam tu je. So bila ada OC ni dah belajar, dia dah tahu mungkin apa komen DOS dalam buku log itu adalah satu tindakan yang perlu dibuat, berdasarkan komen-komen DOS, maka OC tahu macam mana nak take action. Contohnya DOS komen dalam buku log mengikut peraturan 9 use regulation, satu penaksiran risiko bahan kimia yang berbahaya pada kesihatan perlu dijalankan segera dalam masa tempoh yang diberikan. Okey, jadi bila OC tengok komen ni, dia tahu masa dia dah belajar dulu, dia tahu apa itu CHRA. Sebab trainer dah explain CHRA itu apa, berdasarkan punca kuasa yang mana, dan siapa yang boleh buat CHRA, dan apa recommendation yang mungkin assessor bagi. So OC dia dah dilatih, dia dah ada some basic knowledge, dan dia able to comment apa yang DOS bagi. DOS punya recommendation. Okay, yang keempat, notify to DOS on occurrence of any accident, dangerous occurrence, occupational poisoning and diseases. Jadi kalau berlaku kemalangan, penyakit pekerjaan, keracunan, kejadian berbahaya, tugas OC untuk berbincang dengan majikan masing-masing untuk mengatur pelaporan pada pihak JKP. Kalau kemalangan, ikut channel kemalangan lah. Kalau kejadian berbahaya, ikut channel kejadian berbahaya. Penyakit dengan OHD, dan sebagainya. Dan summary kemalangan tahunan, seperti mana yang kita sedia maklum mengikut peruntukan regulation 5 dalam NADUPOT, pelaporan tahunan, before 31st of January, itu semua arrangement dalam NADUPOT yang mana OC perlu tekankan. Ini semua akan dilatih. Ini semua akan dilatih dalam sesi latihan 3 hari. Pelaporan, chemical management. So training ini sangat mustahak untuk memberi satu pendedahan dan ilmu asas kepada pengurusan KKP kepada OC. To ensure dia able to drive organisation dan memainkan peranannya seperti mana yang dinyatakan di sini. Okey, so kita masuk ke topik yang seterusnya. Ini adalah hala 7 DOS. Strategic Plan OSH for Small Medium Industry 2020. Okey, jadi hasrat DOS adalah untuk boost, untuk boost bilangan OYK. So bilangan OYK, kalau kita tengok dalam senarai OYK dalam website DOS, bilangan OYK banyak. Tapi mungkin banyak sebilangan besarnya tak aktif pun. Contoh SSO ada ribu-ribu. Tapi mungkin ada yang dah promoted, mungkin ada yang dah resign ataupun dia buat kerja lain, mungkin sebahagiannya dah meninggal dunia dan sebagainya. Jadi numbers dalam website DOS tidak menggambarkan semuanya aktif. Sebahagiannya ada aktif, sebahagiannya lagi mungkin tidak. Jadi DOS nak lebihkan lagi OYK supaya OYK ini dapat bantu industri-industri di Malaysia, dan antara yang ditekankan di sini adalah OC. Sebab OYK ini mungkin tidak applicable pada IKS. Jadi OC perlu ditambah bilangannya. So setakat ini ada belasan ribu numbers of OC lah. Cuma setakat mana belasan ribu numbers of OC ini aktif ataupun tidak. So itu yang kita kena tengoklah, dan numbers. Okay. Increase quantity and quality of OSH practitioner in SMI sectors. Dan DOS punya strategic priority, developing occupational safety and health coordinator competency systematically from time to time. Salah satu sebab kenapa DOS tak buat sesi penilaian dan peperiksaan adalah atas dasar nak tambah numbers OC ni lah. Kalau buat exam, mungkin numbers OC ni limited. Dan bila ada exam, mungkin bilangan tak ramai, jadi tak mencapai hasrat DOS untuk semua IKS ni ada OC.
Dan mungkin yuran khusus akan jadi mahal. So yuran khusus untuk OC di NIOSH adalah 848, ringgit Malaysia 848 termasuk SST. Tapi kalau dah masuk exam, ada yuran exam lagi, dia akan increase sampai 1000 over. Mungkin ada industri-industri yang tak mampu, tak mampu untuk hantar pekerja ni. Jadi kita nak control price range supaya ia mampu kepada industri kecil dan sederhana. Dan why tak ada exam? Because of that lah. Dan untuk memudahkan orang ni lulus dan boleh bertindak sebagai OC. Okay, so itu matlamat DOSH. Dan bila kita lihat dalam OSH MP, OSH Master Plan 2025, so dalam OSH MP 2025 ni, 2021-2025, ada 7 teras strategik ataupun strategic planning. Yang mana strategic planning yang kelima, fokus pada pematuhan KKP di sektor IKS. Bagaimana nak enhance compliance IKS to OSHA, FMA and others related safety and health requirement adalah dengan boost number of OC. Dengan harapan OC ini dapat bertindak untuk menasihati majikan, membuat pelaporan kepada DOSH, dan comply dengan requirement asas dalam peraturan-peraturan di bawah OSHA lah. Okay, so itu TS5, Teras Strategik 5. Kalau kita tengok Teras Strategik 7, peningkatan KKP berkaitan dengan jalan raya. Jadi untuk modul OC ni, ada juga satu modul khas yang menjurus ataupun satu modul khas mengupas isu-isu keselamatan jalan raya. Kerana apabila kita pecahkan breakdown IKS ni, ada sebahagiannya dia punya servis. Jadi kalau kita tengok IKS ni, dia ada manufacturing, ada servis. Dan untuk servis IKS ni, ada sebahagiannya dia punya bisnes dia adalah transportation. Bila transportation, banyak aktiviti-aktiviti delivery. Hantar barang, transport. Jadi banyak kes-kes kemalangan, kematian berlaku di jalan raya. Work related road safety. Kerana banyak industri dia tak aware tentang ICOP Road Transport Activity 2010. Apa itu journey management, apa itu driver management, apa itu vehicle management. Kalau drive long journey, drive berkilo-kilometer, beratus kilometer jauhnya, bila nak rehat, berapa duration rehat, berapa jam kita boleh drive, berapa lama nak rehat, berapa jam nak drive lagi. Total driving hours sehari berapa jam, journey management, vehicle maintenance, itu semua dalam ICOP. Cuma banyak tak aware. Jadi dalam Teras Strategik 7 nak tackle sekali isu-isu IKS yang provide service transport, yang mana nature of worknya di atas jalan raya. So modul itu ada dalam modul OSH Coordinator. Okey, jadi sejarah OSH Coordinator ni, asal-asalnya DOSH dah start untuk bangunkan OSH Coordinator ni dah lama. Daripada OSH MP yang sebelum ni, bukan OSH MP yang baru, OSH MP sebelum ni. The first OSH MP, DOSH dah trigger isu-isu IKS ni. Dan DOSH, dia punya matlamat dia nak come out dengan punca kuasa OSH Coordinator dan juga latihan OSH Coordinator. Cumanya, modul tak ada. Modul tak ada. Jadi pada tahun 2017, DOSH sebagai penguatkuasa, dia mencadangkan satu modul untuk digunakan sebagai OSH Coordinator ni, iaitu modul Work Improvement for Small Enterprise. Dan modul ini originally datang daripada International Labour Organization. Cuma DOSH tak ada manpower ataupun resources untuk deliver training wise ni lah. Dan DOSH bekerjasama dengan NIOSH pada ketika tu, dengan bantuan funded by SOCSO, funded by SOCSO, dan NIOSH, ada tim NIOSH, kita guna modul wise ni untuk buat pilot study. Adakah modul ini sesuai untuk industri IKS? Jadi ada tim saya dengan rakan-rakan NIOSH yang lain pada tahun 2017 dulu. So DOSH dah select few numbers, ada 30 lebih IKS tak silap saya masa tu, seluruh Malaysia, yang mana kita buat training menggunakan modul WISE ni.
Jadi ada 3 approach untuk program IKS funded by SOSO yang dijalankan oleh DOS ni. Yang pertama, kita akan buat gap analysis ataupun kita panggil pre-assessment menggunakan WISE checklist. So kita akan guna WISE checklist, kita akan buat pre-assessment. Kita nak dapat percentage of compliance sebelum kita bagi training WISE. Ya, kita nak dapatkan percentage of compliance. Jadi ada industri percentage of compliance dia 30%, ada industri percentage of compliance dia 20% dan macam-macam trend lah percentage of compliance. And then daripada percentage of compliance yang pertama ni, ia menjadi benchmarking. Sekarang ni kita nak measure modul WISE ni sesuai ataupun tak sesuai. Jadi bila dah dapat percentage of compliance sebagai benchmarking ni, and then lepas itu kita buat coaching menggunakan modul WISE ni. Modul ni lah yang digunakan sebagai modul latihan OS coordinator untuk 3 hari. So lepas 3 hari kita bagi training, then kita biarkan industri itu selama few months, tak silap saya 3 bulan itu lah. 3 bulan, and then kita datang balik untuk buat post assessment. Kita nak compare balik dengan pre-assessment. Dulu sebelum kita bagi training, dia punya percentage of compliance 20%. Selepas kita bagi training and then kita buat assessment balik, kita nak tengok dia improve tak daripada 20% naik kepada the higher percentage. Jadi apabila kita buat post assessment, kebanyakan industri menunjukkan peningkatan yang baik. Ya, ada yang daripada 20% jadi 60%, ada yang 20% jadi 30%. Okeylah. 10% tu pun adalah satu improvement. Ya, ada yang naik 50% tapi tak adalah 100% compliance. Ya, ada improvement, ada increase percentage numbers, itu dah consider satu result yang baik. Jadi berdasarkan data-data daripada program ini, maka DOS conclude WISE punya modul ini boleh digunakan untuk latihan OS coordinator. Cuma dalam modul WISE ni dia tak ada elemen-elemen perundangan Malaysia lah. Jadi DOS customize modul ni dan terbitlah modul OS coordinator. Ada version pertama, kalau tuan-tuan buka dalam website DOS ada version yang pertama. Itu modul yang pertama digunakan untuk OS coordinator lah. Dan selepas tu ada kemas kini modul-modul yang seterusnya. Okey, so ini antara gambar ya, pada ketika kita buat pilot run modul WISE dulu. Ya, ada industri yang ni tak silap saya plastik, ya, kilang plastik. Ya, buat CHRA lah. Bukan CHRA, ini chemical monitoring. Okay, then ini sesi consultation. Yang ni kilang rempah dekat Terengganu. Okay, ini kilang kosmetik dekat Penang, Seberang Jaya. Okey, masuk ke topik yang ketiga, ya, legal requirement. Ini yang kita nak elaborate lebih lanjut. Okey, sekarang ini kalau ada kes pendakwaan disebabkan kegagalan majikan menjalankan tugas dan tanggungjawab dia, maka DOS akan charge bawah Section 15. Ya, ada penyeliaan ke tak ada penyeliaan, DOS akan charge bawah Section 15. Kalau gagal menyediakan penyeliaan, DOS akan charge bawah Section 15 2C. Contohnya tak ada OC, tak ada penyeliaan. Okey, buat masa sekarang. Tapi bila OSHA pindaan 2022 ini mula berkuat kuasa, satu tarikh yang diberitahu kelak, ya, expected quarter 1, quarter 2 2024, maka peruntukan berkenaan dengan OC ini mula berkuat kuasa. Ini denda dan penjara untuk majikan berdasarkan pelanggaran Section 15 ni lah. Okay, mula berkuat kuasa Section 29A ni. Okay, kita go through. Saya tak kupas yang pasal Section 15, saya rasa tuan-tuan sedia maklum. Okay, saya kupas 29 dan 29A ni. So 29 adalah originally Safety and Health Officer punya requirement. Asal-asal 29 adalah menceritakan tentang Safety and Health Officer. Cuma dilanjutkan lagi ada 29A. Bukan subsection ya. Ini mesti lagi section, ni bukan subsection. Biasa OSHA yang sedia ada, dia tak ada 29A, 28A yang asal lah. Dia kalau A tu maksudnya subsection. 29 1 subsection 1A. Ini 29A. Ya, 29A menyatakan, dia punya title dia OS Coordinator, an employer whose place of work is not included in any class or description of place of work as published in the Gazette under subsection 29 bracket 1.
Okay, 29 bracket 1 ni pasal safety officer. Maksud di sini, mana-mana employer yang tidak tertakluk pada keperluan melantik SHO. Bahasa mudah dia. Okay, shall appoint one of his employee to act as OC. Mana-mana majikan yang tak tertakluk pada 29 iaitu kena lantik SHO, maka dia perlu melantik salah seorang daripada kaki tangannya, pekerjanya, untuk bertindak sebagai OSH coordinator. Jelas lah. Kalau kena lantik SHO and then superseded by SHO punya requirement. Lantik SHO. Kat mana? Rujuk Safety and Health Officer Order. Dalam kelas dan industri. Daripada A sampai J tu. Mana industri yang kena ada SHO? Tak tertakluk dekat situ, maka dia kena ada OSH coordinator. Kalau, if he employ 5 or more employee at his place of work. Jika menggajikan 5 atau lebih pekerja di tempat kerja. So sebab itu pada awal sesi ni tadi saya bagi tahu mikro tak perlu. Sebab apa? Mikro less than 5. Lebih daripada 5 orang bekerja. So syarat asas dia tak perlu SHO, perlu melantik salah seorang daripada kaki tangannya menjadi OC jika mempunyai lebih daripada, bukan lebih daripada 5 atau lebih pekerja. Ayat tu kena betul kalau tak orang confuse. 5 atau lebih pekerja. Okay, itu dalam 29A subsection 1. Okay, subsection 2. An employee appointed as OC under subsection 1 shall be appointed for the purpose of coordinating occupational safety and health issue at the place of work. Jadi kalau kita tengok fungsi tadi, dia sebenarnya adalah elaboration daripada dua ni. Cuma tak ada sebut lah. Kena assist employer, kena notify to DOSH, kena buat notify any unsafe act, unsafe condition to employer, tak ada sebut kat sini. Itu mungkin explanation kepada subsection 2 ni, mungkin ada peraturan akan explain lebih detail. Kelak. Belum diberitahu bila keluar dan sebagainya lah. Okey, yang ketiga, notwithstanding subsection 1, an employer referred to in subsection 1 who has appointed a safety and health officer at place of work shall be deemed to have complied with subsection 1. Mana-mana tempat kerja, walaupun tak ada keperluan pun dia ada SHO. Tapi disebabkan dulu dia dah ada SHO, dan SHO tu memang register SHO, so silakan, tak perlu dah ada OC. Meaning that SHO yang berdaftar ni automatically supersede OC. Ini cerita yang berdaftar lah. Contoh IKS, bilangan pekerja dia 50 orang. Dalam requirement dia kena ada OC. Tapi dia dah ada SHO. SHO dia adalah registered. Dan dalam subsection 3 kata, kira dah terpakai, dah comply dengan subsection 1. Tak payah dah lantik OC. Nak lantik pun tak apa. Itu kira kata apa? Tambahan lah. Tapi dalam konteks perundangan dah tak perlu. Okay, yang keempat. Okay, subsection 4. An employer who contravenes subsection 1 shall be, ini dia punya penalty. Subsection 1 shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding RM50,000 or prison not more than 6 months or both. Jadi dia punya consequences dia, akibat dia kepada pelanggaran peruntukan ini, mana-mana IKS yang sepatutnya kena ada OC tetapi tak melantik salah seorang kaki tangan jadi OC, maka majikan dia akan berhadapan dengan satu tindakan perundangan yang mana kes ini boleh dibicarakan di mahkamah, dan jika disabitkan bersalah, maka majikan tersebut boleh didenda tidak melebihi RM50,000, 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Boleh dikatakan agak keras jugalah dia punya penalty dia ni. So investment 848 can avoid this sentence 15,000 848 yuran khusus tu tadi lah. Yuran khusus OC. Okey, jadi setakat ini kalau tanya pasal OC punya punca kuasa yang baru, inilah.
Cuma kalau tanya peraturan kad ataupun ada ICOP berkenaan dengan OSI, belum, not yet gazetted ataupun belum diluluskan lagi. So kena tunggu makluman dari masa ke semasa oleh pihak JKKP. Okay, so in order to comply to this Act A1648, OSH, Occupational Safety and Health Amendment Act 2022, maka training yang perlu disertai adalah training OSI di mana-mana TP yang didaftarkan oleh DOS. Okay, kita tengok training content, course content. So OSI punya requirement, siapa yang boleh nominate sebagai OSI adalah mesti Malaysian citizenship. Kalau kita ada foreign worker, contohnya dekat satu tempat kilang ni, dia ada foreign worker yang dah senior, dah kerja lama dekat Malaysia. Tetapi dia bukan Malaysian citizenship, dia bukan warga negara lah, ceritanya dia bukan warga negara. Maka nak datang training boleh, tapi nak daftar dengan DOS akan jadi masalah. Jadi kena aware. Kadang-kadang boleh masuk training, dia ingat automatically boleh daftar dengan DOS. Jadi kena double check balik benda tu. Yang mana DOS hanya menerima pendaftaran OSI untuk warga negara Malaysia saja. Okay, dan yang lain-lain ni basic requirement, kena attend training, completed. Okay, training OSI ni ada beza sikit dengan training-training yang lain. Training kompetensi. Kalau training kompetensi yang lain, dia punya attendance minimum dia adalah 75%. Mungkin kita ada tahu, STSU 75%, okay, ada training-training yang lain, CHRA ke apa, 75%. Maknanya kalau contoh 22 hari, 75% tu kita calculate lah berapa hari minimum dia kena attend. Tapi OSI ni DOS dah bagi tahu, bahagian industri kecil dan sederhana, sektor bukan kilang bagi tahu, attendance mesti 100%. Attendance adalah 100%, bukan 75%. 100%. Maknanya skip satu kelas, you are not entitled for certificate. Maknanya you kena replace balik satu kelas yang you dah ponteng lah ataupun tak, absence. Especially on day 2. Day 2 adalah day fundamental, belajar pasal risk management. DOS kata day 2 penting. Sebab tu kalau tengok jumlah masa untuk belajar high-rec tu dah dedicated 1 hari. Belajar high-rec sahaja. Okey, jadi saya ingatkan balik, attendance untuk OSI ni adalah fully 100%. Full attended. Mana kena hadir ke 3 hari. Okey, completed dan dapat sijil. Dan pernah bekerja dengan majikan semasa sekurang-kurangnya 1 tahun untuk make sure dia well versed dengan sistem, dengan proses tempat kerja dia. Sebelum dia dilantik sebagai OSI. Okey, so ini kita punya training module. Kita ada 3 hari training, comprise 11 topics. Ada 11 topik. Okey, hari pertama ada 5 topik, hari kedua ada 2 topik saja. Topik yang besar adalah high-rec, pemberat masa juga lama. Boleh dikatakan 3/4 hari untuk hari kedua ni belajar pasal high-rec saja, ada teori, ada praktikal, ada presentation. Hari yang ketiga belajar pasal modul WISE. Topik 8, 9, 10, 11 adalah derive daripada WISE punya modul. Material storage and handling, workstation design and lighting, machinery safety, premises and welfare facilities, itu semua modul yang derive daripada WISE, work improvement for small enterprise daripada ILO. Cuma DOS dah blend dengan undang-undang Malaysia sekali lah. Okey, so untuk hari pertama ni kita ada belajar pasal ini pengenalan, belajar pasal legal. Simple lah, cuma modul OSH coordinator ni dia tidak belajar in-depth. Belajar yang basic requirement. Okey, dan kita belajar pasal tuan-tuan akan diajar berkenaan dengan basic OSH management. Tapi tak ada sampai belajar according to ISO 45001 punya approach lah. Lebih kepada bagaimana nak materialize undang-undang yang belajar dalam topik 2. Macam mana nak buat safety policy, apa itu SOP, simple-simple macam tu lah. Okay, dan yang keempat, belajar berkenaan dengan chemical management. Chemical management ni based on what requirement under use regulation 2000. Itu untuk
orang yang menggunakan bahan kimia, mengikut 7 tafsiran pengguna bahan kimia, dan juga ada belajar sikit pasal class regulation untuk formulator dan supplier bahan kimia lah, berkaitan dengan SDS, ya, chemical register dalam regulation file use, ya, dan sebagainya. Okey, dan occupational disease, ya, topik 5. So beralih ke hari yang kedua, juga 7 jam. Ini banyak pasal high rate lah, dan pagi tu belajar WRRS, Work Related Road Safety. Dan hari yang ketiga, topik WISE, ya, the remaining topics. Yang ni pun 7 jam. So ada 21 jam to complete modul OSH Coordinator. Okay, so selain daripada pembelajaran teori, dalam kelas ini juga ada few exercises, ya, ini based on WISE punya modul, ya, ada folding paper, itu nak demonstrate machinery hazard lah, ya, ada buat connecting dot, itu nak demonstrate the importance of adequate lighting. Ada aktiviti itu akan dibuat dalam bilik yang gelap, macam mana nak buat connecting dot. So then peserta akan dapat conclude, oh, penting pencahayaan yang baik, sebab bila nak connecting dot ni tak boleh nampak dot tu dalam keadaan low light. Low light, kalau too much light pun dia akan menyebabkan eyesore, eye strain dan sebagainya. Okay, itu dalam WISE punya modul. Okay, then ada few quiz, ya, ada soalan-soalan, bukan soalan ujian lah, ini bukan ujian, ini lebih kepada exercises, ya, ada quiz, ya, to measure understanding. Betul salah itu sekadar untuk kita discuss dan untuk make sure you all faham, peserta-peserta faham apa yang dipelajari. Tak ada istilah lulus dan gagal lah dalam exercise ni. Dan juga ada high rate yang mana ada sesi discussion dan presentation. So trainer akan ajar teori, and then selepas itu peserta akan diberi few minutes atau few hours untuk buat high rate, ya, based on sample-sample situation, dan buat presentation by group. Okay, next, career path. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, bagaimana dari segi pulangan pelaburan? Ini lebih kepada individual lah. Kalau contoh dia nak spend duit dia sendiri, ya, nak attend training ni, mungkin dia lepasan SPM ataupun graduan daripada universiti, ya, dia nak masuk training dalam occupational safety and health ni, dan dia nampak ada OSH coordinator. Kemudian dia spend dengan duit dia sendiri ataupun duit daripada mana-mana pembiaya lah, mungkin keluarga dia biaya dia. Okay, yuran kursus 848. Okay, bagaimana dari segi return of investment? Adakah senang nak dapat kerja? Ini antara soalan-soalan yang biasa orang tanya. Kalau saya spend ni, adakah senang saya dapat kerja? Okey, jadi mana-mana yang attend kursus ini, you all automatically boleh berdaftar sebagai OC kalau you dah ada majikan. Contoh, dia baru keluar daripada universiti, dia tak kerja mana-mana, dia masuk kursus OC, lepas habis OC dia nak daftar dengan majikan. Kenapa saya tak boleh daftar dengan DOS? Dia keluar daripada universiti, dia masuk kursus OC, dia nak daftar dengan DOS sebagai OC. Tak boleh. And then datang balik. Kata boleh daftar dengan DOS, tak boleh pun. Memanglah tak boleh sebab tak bekerja dengan mana-mana majikan. Syarat untuk daftar dengan DOS sebagai OC mesti bekerja dengan mana-mana majikan. Tak kisahlah, kerjalah dengan mana-mana majikan dulu. Buatlah part time kerja dekat kedai fotostat ke, confirm boleh daftar. Syarat dia kena ada majikan. So OC ni dia tidak boleh freelance. Tak ada mana-mana majikan nak daftar, tak boleh. Nanti ada banyak penyalahgunaan. So DOS nak make sure soal-soal integriti salah guna pendaftaran ni, maka kena kerja dengan mana-mana majikan dulu. Okey, jadi bila dah kerja dengan mana-mana majikan, maka dia boleh daftar diri dia sebagai OC. Cuma ingat, untuk OC ni dia bukan orang yang kompeten, dia orang yang terlatih, maka DOS tidak mengeluarkan apa-apa bentuk slip pendaftaran ataupun kita panggil slip perakuan pendaftaran. Kalau AGT dia ada slip perakuan pendaftaran sebagai AGT. CHRA ada slip perakuan pendaftaran CHRA. Safety officer ada slip perakuan pendaftaran safety officer. Tetapi untuk OC tak ada. Yang ada adalah nombor pendaftaran saja. Jadi jangan tanya pula tanya mana saya punya slip perakuan pendaftaran. Memang tak
Tak ada. Bukti tuan-tuan telah didaftarkan, tengok dalam senarai MyKKP ada nama dan nombor siri tuan-tuan sebagai OC. Okey. Jadi bila dah didaftarkan sebagai OC, you ada pendaftaran dengan DOS, maka dah ada some value added. Nilai tambah pada diri itu sudah ada. Meaning that bila daripada satu company, contohnya saya bagi contoh tadi dia kerja dekat, saya bagi contoh dia kerja dekat pam minyak lah. Pam minyak kena ada OC sebab lebih-lebih orang kerja. Okay, dia kerja kat pam minyak sebagai cashier sebagai contoh. Dia attend OC and then dia dapat pendaftaran OC. Okay, then dia nak jump to ada organisation. Dia nak pergi bekerja kat tempat lain. Jadi sekarang ni ada few candidates. Dan tempat tu perlukan OC. Okay, then you all yang mana dah ada OC ni, dia interview, dia memang dah OC. Jadi pada pandangan majikat, in term of cost saving, baik dia ambil orang yang dah ada OC instead orang candidate yang belum ada OC. Ya, dah ready made dan memang dah ada OC. Yang saya sebutkan tadi, ada nilai tambah pada orang yang dah ada OC. Yang kedua, bila dia dah ada OC, dah berkhidmat sebagai OC, next 3 years, dia boleh upgrade diri dia sebagai SSU. Sebab one of the requirement untuk daftar jadi SSU adalah pengalaman sebagai pengamal KKP sekurang-kurangnya 3 tahun. Itu yang buatkan ramai SSU tak lepas nak daftar dengan DOS. Sebab apa? Dia boleh pergi training, dia boleh ambil exam, tetapi pengalaman itu mungkin dia sebelum ni bukan practitioner, dia baru saja nak menceburi sebagai safety practitioner, jadi dia belum ada pengalaman. Jadi untuk fresh graduate, start dengan OC dulu. For the next 3 years, upgrade yourself to SSU. Datang saja training, SSU ambil exam, tak perlu dah tunggu tempoh-tempoh 3 tahun dan sebagainya sebab you dah ada pengalaman sebagai OS coordinator. Dan selepas pada itu, you boleh teroka lain-lain kompetensi. If you have passion in chemical, go ahead. You boleh ambil CHRA, chemical, monitoring, Hygiene Tech 1, Hygiene Tech 2. Ya, dan ada banyak kompetensi lain untuk upgrade skills, knowledge sebagai pengamal KKP. Jadi OC ini boleh dikatakan sebagai satu pembuka jalan untuk siapa-siapa yang berminat dalam kerjaya KKP di Malaysia. Okey, dan boleh upgrade jadi auditor, consultant dan sebagainya lah. Okey, jadi iklan ya, siapa-siapa yang ingin menyertai kursus ini ya, tahun ni tak tahu ada lagi ke tidak kekosongan, mungkin boleh merujuk dengan PIC ni ya, yuran kursus seperti yang saya nyatakan tadi, tempoh masa dia adalah 3 hari. Ya, kalau bukan di Bangi, boleh di mana-mana cawangan NIOS di seluruh Malaysia. Okey, so habis pasal ini, kita ada few lagi. Ada soalan ke? Selamat pagi Tuan Speaker. Saya mewakili peserta atas talian. Ada beberapa soalan. Okey, yang pertama daripada Encik Siva Kumar Rajaram. Jika pekerja ada 5 orang tapi pendapatan kurang daripada 300,000, adakah perlu mempunyai OC? Ni bukan berdasarkan pendapat saya, berdasarkan 29A, jawapan dia ya, kena ada OC. Sebab 29A yang kita go through tadi, dia tak ada sebut pasal pendapatan, dia sebut bilangan pekerja saja. Jika pekerja lebih daripada 5 atau lebih, maka perlu melantik salah seorang daripada kaki tangannya menjadi OS coordinator. Okay. Jadi jawapannya perlu. Okey, baik. Seterusnya daripada Puan Aimi Najiah Kahangar Rahman. Dia bertanya tentang sekolah. This is such a good question. Macam mana dengan penguatkuasaan dalam sekolah? Adakah perlu atau wajib dalam organisasi sekolah menengah dan rendah? Okey, ini soalan apa yang saya faham, soalan ni dia tak tanya pasal OC, dia tanya perlukah OS ini diaplikasikan di sekolah. Mungkinlah pemakaian OSHA kot. Ya, kalau saya akan relate dua-dua. Kalau pemakaian OSHA, yes, sekolah kena comply dengan OSHA kerana pengecualian OSHA ni pada 3 industri, 3-4 kerja saja, military, merchant shipping dan juga pekerja domestik. Okey, maksudnya sekolah kena comply.
sebab dia bukan di kalangan 3 ni. Okay, yang kedua, perlu tak sekolah ambil melantik salah seorang daripada kaki tangannya sebagai OC? Jawapannya ya. Kerana definitely sekolah, saya rasa tak ada sekolah kurang daripada 5 orang kerja. Ya. So, Okey. Baik. Seterusnya soalan daripada Mr. Kaviteran Anparasan. okay, selamat pagi. Adakah OSC dan OHD boleh orang yang sama? OC dan OHD. OHD. OC dan OHD. Yes. Okey, kalau tengok dalam 29A ni, dia tak ada pengecualian OC ni mestilah di kalangan orang yang tidak memegang apa kompetensi lain. Dia tak ada sebut. Maka apa yang saya boleh jawab based on 29A yang ada buat masa sekarang ni, jawapannya ya. Melainkan ada perkeliling baru yang dikeluarkan oleh DOS lepas ini, itu mungkin akan supersede apa yang saya bagi tahu hari ni lah. Okey. Seterusnya daripada Encik Anil Rahman, jika kilang tersebut sudah ada SHO, okey, adakah kontraktor yang bekerja di kilang tersebut dan mempunyai lebih daripada 5 orang pekerja perlu ada OSC lah? Okey, kalau kontraktor dia pada kategori servis, servis. So dalam Section 29, okey, dalam Section 29 dia tak ada sebut manufacturing saja ke, servis saja ke, or any other business. Dia kata kalau tak terpakai 29 subsection 1 SHO, maka lebih daripada 5 orang bekerja kena ada OC. So jawapan saya, subcon tadi ataupun kontraktor tadi, lebih 5 orang kena ada OC. Walaupun dah ada SHO dalam main con tadi. Okey, baik. Seterusnya daripada Encik Abdul Aziz Hassan Salim. Beliau adalah seorang registered SHO dan berumur 50 tahun lebih. Jadi beliau bertanya, sebagai registered SHO, perlu tak, dia kata kalau dia nak bertukar kerjaya sebagai OSC, so dia kata boleh tak? Maksudnya daripada SHO turun kepada OSC. Okey, so soalan yang jarang-jarang orang tanya. Kalau orang biasa soalan yang saya dapat, boleh tak OSC upgrade jadi SHO? Jadi jawapan dia, saya tak bolehlah cakap tak boleh, tetapi macam pelik pula kenapa higher rank nak pergi ke lower rank, sedangkan SHU tu dia punya Level definitely dia, tangga gaji SHU jauh lebih tinggi lah. Jadi tepuk dada, tanya selera dia. Mungkin dia ada sebab-sebab dia sendiri, kita tak boleh nak against kenapa dia nak downgrade. So kalau itu yang dia nak, silakan, tak ada apa-apa masalah. Dan soalan seterusnya daripada beliau sendiri, Encik Abdul Aziz, perlu tak dia menghadiri kursus OSC? Sekali lagi? Dia adalah seorang SHO registered tadi. Okey. So macam you cakap tadi, dia nak turun jadi OSC. Okay. So perlu tak dia menghadiri kursus OSC ataupun cukup bila dia dah SHO competent tu, dia tak perlu attend kursus OSC? Okey, seperti yang disebut dalam 29A subsection 2. 29A subsection 3. Mana tempat dah ada SHO, tak perlu dah ada OC. Kerana apabila tempat tu dah ada SHO, maka keperluan OC sudah diatasi oleh SHO tadi. Sebab 29A ni dia adalah satu peruntukan bawah SHO. Dia adalah lanjutan daripada SHO. You dah ada SHO, forget about OC. Tapi kalau you tak ada SHO lagi, you are not required for SHO as required by SHO order, and then you baru kena lantik OC kalau lebih 5 orang bekerja. Alright, baik. Soalan seterusnya, saya kena laju tuan sebab ada banyak soalan. Alhamdulillah mendapat sambutan hari ni. Good one lah. So daripada Snow Girlish, bolehkah Taska atau Tabika melantik OC? This is good. So Taska maksudnya kita punya profil peserta ni dah pelbagai ni. Okay. Taska atau Tabika? Taska dan Tabika adalah sebuah consider sebuah organisasi ataupun tempat orang bekerja. Dan ada banyak interested parties kat situ, iaitu budak-budak yang diasuh lah. Jadi kalau melihat pada peruntukan ini, Taska dan Tabika juga adalah satu industri IKS yang dimaksudkan. Okay? Jadi kalau dia meet requirement small scale above than 5 employee, maka Tabika juga perlu melantik salah seorang sebagai OC. Okey, daripada Puan Ain Syafi, jika bertukar company, perlu attend kursus lagi ke? Tukar company tak perlu dah. Update sahaja information ataupun maklumat majikan baru.
Okey, daripada Irni Yusof, kalau saya dah certified untuk SHO tapi company belum lagi nak appoint as SHO, adakah saya perlu ambil training OSCE untuk dilantik menjadi OSCE? Okey, ada ramai yang tanya, saya dah attend SHO. Kenapa kalau nak register sebagai OSCE saya perlu pergi training OSCE? Sedangkan apa yang saya belajar SHO lebih daripada apa yang modul yang ada dalam OSCE. Okey, untuk persoalan macam tu, saya tak diberitahu ada apa-apa kelonggaran buat masa sekarang ni. Maksudnya by default kalau nak daftar sebagai OSCE, laluan dia adalah training OSCE. Tetapi untuk memohon sebarang pengecualian training OSCE sedangkan dia dah pergi training SHO, boleh merujuk pada bahagian industri kecil dan sederhana atau sektor berkang kilang. Kalau dia nak minta pengecualian attend training OSCE kerana dia dah pernah attend training SHO untuk mendaftarkan diri sebagai OSCE. Baik. Daripada Encik Baharudin Labahu, individu yang sudah mengikuti kursus OSCE tapi dia bekerja dengan majikan yang tidak berdaftar dengan JKKP, bolehkah individu tersebut daftar dalam MyKKP? Dia tak ada majikan. Dia ada majikan dia tak berdaftar dengan JKKP. Okey. So dia sebagai individu tu dah attend SC dan nak daftar dalam MyKKP. Okey, majikan dia tak daftar, maknanya dia tak majikan dia tak ada akaun MyKKP lah. Jadi dia nak daftar first, dia nak daftar dia boleh daftar sebab dia akan create dia punya akaun. Cuma bila dia nak link dengan majikan tu, dia akan ada macam some ada masalah sikit lah. So Sebab advice OSCE majikan dia perlukan untuk majikan daftar. kan. Okey. Seterusnya daripada IEB, untuk pejabat kerajaan yang ada banyak cawangan. Okey, this is good question lah. Kita dapat profil peserta daripada pihak kerajaan. Adakah setiap cawangan wajib ada seorang OSCE atau satu jabatan cukup seorang OSCE sahaja? Okey, ini soalan yang pernah saya panjangkan kepada pegawai kanan bahagian industri kecil dan sederhana. Sebuah JKKP lah, bahagian industri kecil dan sederhana JKKP, pegawai kanan, maknanya orang senior lah. Ada organisasi yang mempunyai banyak cawangan dan juga anak syarikat di bawahnya. Adakah perlu satu sahaja OSCE diinduk terpakai untuk semua anak syarikat? Saya tanya dia lah ni, soalan yang saya tanya ke dia. Ataupun perlu ada setiap individual OSCE di pejabat wilayah ataupun pejabat cawangan dan subsidiary. Jawapan dia, di mana-mana pejabat wilayah, pejabat subsidiary yang meet requirement 5 employees and above, semua kena ada OSCE. Saya bagi contoh, ada satu syarikat yang mana dia buat import, dia repackaging balik dan dia jual secara retail. Saya rasa tuan-tuan pun sendiri tahu syarikat apa yang dia import dalam bentuk pukal, dia repackaging balik dan dia jual secara pukal. Secara runcit. Jadi dia ada banyak outlet di seluruh Malaysia. Dia ada HQ dia dan dia ada banyak outlet di seluruh Malaysia. Jadi jawapan dia, setiap outlet tu kena ada OSCE. Setiap outlet, setiap pam minyak, setiap cawangan, setiap bank ada banyak cawangan. Setiap cawangan tu semua kena ada OSCE. Bukan satu OSCE di induk ibu pejabat representatif untuk semua, tak. Sebab matlamat dia adalah untuk supervise setiap tempat ni. Baik, soalan seterusnya daripada Encik Khairil Izwan. Jika selepas pekerja tersebut pergi latihan OSCE, kemudian berhenti atau bertukar cawangan, adakah tempat kerja perlu menghantar orang lain atau melantik orang lain sebagai OSCE? Okey, kalau dia berpindah cawangan, itu atas decision majikan tu lah. Sama ada majikan itu nak melantik dia semula sebagai OSCE di cawangan yang lain, maka kena update dalam sistem lah. Kena update dalam sistem. Tapi kalau majikan tu nak lantik orang lain selain daripada orang yang asal pun boleh. As long orang itu meet requirement untuk jadi OSCE. Setakat ni itu sahaja soalan daripada online. Okay. Thank you Tuan. Terima kasih. Okey, boleh buka yang ketiga. Okay, ada sikit lagi saya nak sentuh kat sini. Ini antara persoalan yang ada kekeliruan. Banyak orang keliru pasal benda ni dan saya perlu highlight lah benda ni.
Okay, basically apa yang saya nak display dekat depan ni adalah daripada kemas kini berkenaan dengan OSI dalam website JKKP. Okay, baik. Mungkin boleh pergi first slide dulu. Right. So first slide. Okay, jadi first of all, untuk seseorang itu daftar OS coordinator dengan DOS, lepas dia attend training, so dia kena create satu account MyKKP. Okay, kena create account MyKKP. Okay, dulu berkenaan dengan sijil, ya, dulu sijil TP akan masukkan dalam Google Drive, dia akan submit dekat DOS, DOS akan key in dalam MyKKP. Buat masa sekarang, sistem DOS dah ubah sistem, so TP kena key in dalam MyKKP. So semua sijil, semua detail peserta dalam sistem MyKKP. Jadi yang mana yang hadir khusus tak perlu lagi upload sijil dalam MyKKP. All your details already in the system. Cuma you all kena create account MyKKP, dan apa yang you kena buat, isi all the details. Kalau tak ada account, kena create account baru, isi all the details, dan apa yang maklumat yang tuan-tuan kena isi kat sini, you punya you kena upload your details, and then you kena upload you punya copy of IC, ya, yang dah COC lah. Dan yang kedua, you kena upload you punya surat lantikan majikan. Sebab itu saya bagi tahu OSI ni perlu bekerja. Tak bekerja, you are unable to register. Memang tak akan diluluskan oleh DOS. Sebab tak ada majikan buat masa ketika itu. You kena bekerja, ada surat yang mana majikan mempersetujui melantik sipulan-sipulan ni, individu ni sebagai OSI. Barulah you upload dalam MyKKP, and then verify you punya CJ yang sedia ada, and then ada few lagi steps. Kita boleh tengok kat sini. Boleh next. Ini dashboard MyKKP lah. Itu kena daftar. Lagi. Okey, bila you nak key in you punya maklumat, you kena klik dekat OYK, orang yang kompetent. Tadi bukan Cik Aizuddin bagi tahu OSI ni orang yang terlatih ke? Betul, orang yang terlatih. Cuma OSI tu dia ada dalam sub orang kompetent. You kena klik dulu orang kompetent, dalam tu baru ada orang terlatih. Kalau cari orang kompetent memang tak ada orang yang terlatih dekat dashboard ni, memang tak akan ada dekat MyKKP. You kena masuk dulu dalam orang yang kompetent, dalam orang kompetent tu baru akan appear orang yang terlatih. Saya rasa bukan yang ni, ada satu lagi. Okay, kita tengok yang satu lagi. Okay, you all boleh, tuan-tuan boleh access ni dalam website DOS. Masuk dekat Small and Medium Enterprise. So semua slide ni DOS ada upload dalam website. Yang ni. Okay, kita go through ini sepintas lalu. Pendaftaran MyKKP. Okay, boleh tolong next. Okay, so first of all, klik dekat pendaftaran. Okay, isi semua maklumat kat sini. Ini dalam MyKKP lah ni. Setelah selesai, klik butang seterusnya kat sini. Then further details, maklumat perhubungan, then next. And then create ID, and then klik next. Okay, ini cerita lepas you attend training. Sebelum attend training, tak perlu create account ni lagi lah. Dah attend training, you create account ni, isi maklumat-maklumat yang seperti beritahu tadi. Okay, then you dah create account, klik pada tempat kerja kilang untuk tukar profil OYK. Ini yang saya beritahu tadi. You tak akan jumpa orang yang terlatih kat sini.
you kena klik dulu pada orang yang kompetent. So dalam ni baru ada orang yang terlatih. So klik orang yang terlatih, and then ada satu je kat sini orang terlatih lah, as to date, iaitu OSI. So klik OSI, and then isi maklumat diri. Setelah selesai, klik butang seterusnya. Then maklumat majikan bekerja ketika tersebut. Okay, then isi maklumat kelayakan akademik. And then pengalaman kerja. 5, ini sijil. Sijil memang dah ada. Just isi maklumat bila attend sijil. Klik pada lihat sijil untuk lihat sijil OSI lah. You attend dengan NAYOS, akan keluarlah sijil. Sijil daripada NAYOS. Okay. Then setelah selesai, klik butang seterusnya. Semak sijil. Then proceed. And then muat naik surat lantikan daripada majikan. Biasanya HR keluar siapalah daripada majikan. Okay, then scan few maklumat ni. Dia minta salinan IC dan sebagainya, PDF dan COC. Salinan kad pengenalan. Isi ruangan jawatan. Okay, then proceed, selesai lah. Selesai, dapat nombor permohonan. Carta DOS adalah 40 hari. So, semak dah masa 40 hari ataupun masa yang DOS tetapkanlah untuk ketahui status lulus ataupun kurang maklumat ke, maklumat tak cukup ke ataupun ditolak ke. So, yang tu nanti you kena monitor dalam sistem MyKKP ni lah, status pendaftaran. Okay, kalau tukar tempat kerja and then you kena update maklumat tempat kerja. Surat ni kena update. Just dah tukar kan. Tapi tak perlu attend training baru lah. Okay, so itu saja. Untuk selanjutnya you boleh tengok sendiri, tuan-tuan boleh tengok sendiri dalam website DOS. Memang ada slide ni dalam website DOS. Cuma saya nak just go through supaya, sebab ramai orang tanya macam mana nak daftar, sijil macam mana. Sijil tak payah worry, sijil memang dah ada dalam sistem. You just verify, masukkan maklumat diri sahaja. Okay, so mungkin ada soalan lain dalam FB ataupun saya boleh. Okay, so itu sahaja setakat perkongsian kita pada hari Jumaat ni. So, akhir kata semoga sesi kita, mungkin ada soalan lagi. Tak ada? Tak ada? Salam tuan, last question daripada soalan terakhir. LC Wong. Dia jawapan dia jelas lah. HSSE coordinator tak sama ke dengan OSH coordinator? Okay. OSH C lah. Ni confuse. You industri boleh create. Sometimes kita tengok dekat industri nama dia HSE coordinator, walhal safety officer. Itu just nama penjawatan di tempat masing-masing. Maksud OSH coordinator dalam peruntukan perundangan adalah OSH coordinator yang attend training, memenuhi syarat dan kelayakan didaftarkan sebagai OSH coordinator. And then you nak rebrand nama dia HSE coordinator ke ataupun OSH coordinator tu nak bagi title safety officer ke, terpulang lah. SSE executive ke, itu sekadar nama penjawatan di industri masing-masing. Jadi kalau tanya HSE coordinator ni sama tak dengan OSH coordinator, kalau HSE coordinator tu taraf SSU, SSU lah dia. Tapi kalau SSE coordinator penjawatan tu sama dengan OSH coordinator as what required by law, so OSH coordinator lah status dia. So tak ada jawapan yang spesifik lah untuk soalan tersebut. Dia subjektif pada apa status penjawatan tu. Okay. Alright, so itu saja. Terima kasih saya ucapkan dan di kesempatan hari Jumaat ini saya ingin mengambil kesempatan untuk kita memanjatkan doa dan juga harapan dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi perlindungan kepada sahabat-sahabat kita yang dilanda musibah dalam peperangan, semoga
segala bentuk kekejaman yang berlaku buat masa sekarang ini dihentikan segera demi keamanan dunia dan kemakmuran sejagat. Okey, so itu saja saya akhiri sesi pada hari ini. Semoga sesi ini memberi manfaat dan semoga kita boleh berjumpa di dalam sesi-sesi latihan di NIOSH pada masa akan datang. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.